49 askar Yaman terbunuh dalam serangan bunuh diri. Pemberontak guna drone serang tentera Iraq. Salam sejahtera bersama saya Jessica Ong dalam Best Dunia edisi Isnin 19 Disember 2016. Kumpulan militan Daesh mengaku bertanggungjawab serangan berani mati semasa perhimpunan tentera yang pro-kerajaan di Aden, ibu negara sementara Yaman semalam, membunuh 49 askar. Dalam kenyataan di akaun Twitter, kumpulan itu mendakwa membunuh lebih 70 anggota tentera dalam satu serangan jihad. Berdasarkan kenyataan rasmi kerajaan, penyerang telah dikenal pasti sebagai Abu Hashim Radfani. Seorang daripada penyerang meletupkan tali pinggang berisi bahan letupannya di tengah-tengah perhimpunan anggota tentera untuk mengambil gaji di rumah Brigadir Jeneral Nasir Amburi di kawasan kejiranan Komaksar, Aden. Serangan semalam berlaku tidak sampai 2 minggu selepas satu serangan yang serupa oleh militan Daesh di Yaman ke atas pangkalan tentera dekat lapangan terbang antarabangsa Aden membunuh 50 askar pro-kerajaan dan lebih 40 lagi cedera. Aden, bandar pelabuhan terbesar di selatan Yaman, kini bertindak sebagai ibu negara kerajaan yang disokong PBB. Dalam pada itu, operasi keselamatan di Istana Lama yang popular di kalangan pelancong di Karak Jordan ditamatkan. Demikian kenyataan pejabat kerajaan Jordan berkaitan serangan semalam yang membunuh sekurang-kurangnya 14 orang termasuk penyerang. Kawalan keselamatan ditingkatkan di Istana Lama berkenaan apabila menjadi sasaran serangan lelaki-lelaki bersenjata. Kenyataan yang dikeluarkan semalam berkata sekurang-kurangnya 4 lelaki bersenjata berjaya dibunuh dalam kejadian itu dan berikutan itu tentera kerajaan meneruskan usaha mencari di kawasan sekitar Istana Kara. Menurut kenyataan itu lagi, sebilangan besar senjata turut dirampas dalam operasi berkenaan. Mulai awal hari ini, sejumlah besar anggota keselamatan dapat dilihat di kawasan sekitar istana dan masyarakat tempatan mengutuk serangan. Seorang saksi tempatan Wasfi Al-Habashnih berkata 4 lelaki bersenjata keluar dari kereta mereka dan kemudian melepaskan tembakan ke arah pelancong dari Kanada. Seorang wanita terbunuh, seorang lagi pelancong Kanada berjaya menyelamatkan diri dan berlindung di belakang kereta. Seorang kanak-kanak cedera. Mereka kemudian menembak membuta tuli ke arah orang ramai sebelum bertempur dengan polis yang tiba dari Balai Polis Pusat Bandar. Polis berjaya mengepung lelaki-lelaki bersenjata di pintu pagar tetapi mereka sempat membunuh 2 warga tempatan sebelum mati. 7 anggota pasukan keselamatan, 2 warga tempatan dan seorang pelancong Kanada terbunuh dalam serangan itu selain daripada 4 penyerang. Sekurang-kurangnya 34 lagi cedera termasuk 2 warga asing. Kedutaan Kanada di Amman mengeluar amaran kepada rakyat Kanada supaya mengelak melancong ke Kara, sebuah bandar di tengah Jordan, kira-kira 140 km ke selatan Amman. Dalam masa tentera Iraq mendakwa berjaya merampas seluruh bandar Mosul dari pemberontak sejak beberapa hari lalu, tetapi semalam langkah mereka tersekat apabila pemberontak melancar serangan balas menggunakan drone. Serangan dilancar dari dalam Mosul sendiri. Askar-askar Iraq kelihatan menembak sebuah drone yang sedang terbang dan menggugurkan bahan letupan kecil di kejiranan Al-Barid. Tentera Iraq menghentikan kemarahan ke dalam bandar Mosul berikutan serangan hebat dari militan Daesh. Seorang anggota pasukan khas Iraq, Ali Kawan, berkata mereka sedang menyusun semula kekuatan untuk menyerang satu lagi kejiranan. Serangan di Mosul melibatkan puluhan ribu anggota tentera dan polis Iraq dan dibantu para pejuang Kurdish, militer
Tia Syiah dan Sunni. Bagaimanapun dalam operasi yang bermula 17 Oktober lalu, pasukan Iraq hanya mampu menawan semula 25% bandaraya itu. Mosul merupakan bandaraya kedua terbesar Iraq selepas Baghdad. Seorang penduduk tempatan, Shayman Ghanim, meninggalkan rumah bersama anak-anaknya ke kejiranan lain 15 hari lalu bagi mengelak pertempuran. Katanya apa yang berlaku sangat mengejutkan. Saya tidak percaya apa yang berlaku, tetapi selepas berlaku situasi menjadi sangat buruk. Saya ingin kembali ke rumah sendiri bersama anak-anak. Katanya lagi meskipun berpindah ke kejiranan lain, anak-anaknya mahu cepat kembali ke rumah sendiri. Dia kembali pagi semalam tetapi mendapat rumahnya sudah ranap terkena tembakan mortar. Pertubuhan Migrasi Antarabangsa berkata sekurang-kurangnya 103,872 orang meninggalkan rumah sejak operasi bermula. Sekurang-kurangnya 1 juta orang menghuni bandar itu semasa serangan dimulakan 2 bulan lalu. Kejayaan tentera Syria merampas mula Aleppo dijangka dapat membantu Iran meningkatkan pengaruhnya di Asia Barat. Demikian nyatakan dua penganalisis politik Iran berdasarkan hubungan strategik Iran dan Syria. Mereka mengeluarkan komen berkenaan di Tehran selepas Presiden Iran Hassan Rouhani menghubungi rakan sejawatnya Bashar Assad awal minggu ini untuk mengucapkan tahniah atas kejayaan merampas mula Aleppo serta menunjukkan sokongannya kepada kerajaan Syria dan rakyatnya. Hossein Kanani Moghadam, bekas pemerintah pengawal revolusi, berkata Iran yang merupakan segelintir sekutu kerajaan Syria di Asia Barat sering memberikan sokongan politik, moral dan tentera kepada Assad. Dalam hal ini, Iran juga ada peranannya dalam kejayaan kerajaan Syria menawan semula Aleppo. Katanya, Iran mempunyai pangkalan tenteranya sendiri di Aleppo Barat di mana kami menawarkan rundingan dan nasihat serta sokongan logistik kepada tentera Syria. Manakala Muhammad Hassan Khani, seorang profesor hubungan antarabangsa dan imam di Universiti Sadek berkata, kejayaan kerajaan Syria menawan semula Aleppo dijangka menggoncang moral para penyokong pemberontak manakala pengaruh geopolitik Iran semakin kukuh. Katanya itu adalah kekalahan yang bukan sahaja memalukan pemberontak tetapi juga para penyokong mereka termasuk Arab Saudi. Dalam pengertian itu, saya fikir peralihan keseimbangan seperti yang saya katakan sudah pun berlaku. Jika kemenangan ini berulang lagi, ia akan juga merupakan berita baik kepada Iran. Dalam perkembangan lain, Hossein Kanani Moghadam berkata Iran mungkin akan melaksanakan langkah-langkah balas tertentu seperti dijanjikan Presiden Hassan Rouhani untuk bertindak balas atas tindakan Amerika melanjutkan Akta Sekatan Iran atau ISE. Presiden Hassan Rouhani pada 4 Disember lalu berkata tindakan Kongres Amerika baru-baru ini mengundi untuk melanjutkan sekatan ke atas Iran jelas mencabuli perjanjian antarabangsa berkaitan isu nuklear Iran. Katanya dia tidak akan bertolak ansur dengan pelanggaran rancangan tindakan menyeluruh bersama JCPOA yang berkaitan perjanjian nuklear Iran oleh mana-mana pihak yang terlibat dalam kontrak dan akan memberi respons yang tegas. Penganalisis politik Iran Hossein Kanani Moghadam berkata negaranya boleh mengambil tindakan tegas berkaitan sekatan Amerika itu. Katanya seperti yang dikatakan Ayatollah Ali Khamenei, pelanjutan ISA oleh Amerika Syarikat adalah menyalahi perjanjian nuklear. Iran perlu mengambil langkah-langkah balas seperti mencari jalan keluar melalui undang-undang yang berkaitan atau menggunakan perintah Presiden. Pakar berkata ada beberapa langkah Iran boleh membuat rayuan termasuk merayu di rancangan tindakan menyeluruh bersama JCPOA, mesyuarat Suruhanjaya bersama atau menghalang Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA membuat pemantauan. Seorang lagi penganalisis Muhammad Hassan Khani berkata sudah terdapat suara dalam Parlimen Iran supaya Republik Islam itu meneruskan pengkayaan uranium sebanyak mana mereka mahu dan tanpa mengira peratusannya. Dengan kata lain, memulakan kembali projek nuklear Iran. Iran sudah pun mengarahkan saintis memulakan pembinaan kapal marin nuklear sebagai tindak balas terhadap pencabulan Amerika. Isu skandal rasuah Korea Selatan. Choi Soon-sil menafikan dia menggunakan hubungan baik dengan Presiden Park Geun-hye untuk memeras wang daripada syarikat-syarikat yang berkuasa.
Choi penjarakan memberitahu mahkamah demikian pada hari pertama perbicaraan dalam skandal rasuah yang membolehkan Presiden Park didakwa dan dilucutkan jawatan. Ini merupakan penampilan pertama selepas berminggu-minggu bagi wanita yang terbabit secara langsung dalam skandal rasuah yang mendorong Presiden Park Geun-hye dibicarakan dan menghadapi ancaman disingkirkan. Choi Soon-sil adalah rakan karib Park selama 40 tahun mengangkat sumpah di hadapan 3 hakim sebelum peguam belanya Lee Kyung-jae menafikan dakwaan Choi berkonspirasi dengan bekas penasihat Presiden untuk memeras syarikat-syarikat besar supaya menderma wang kepada beberapa yayasan yang dikawal Choi. Pendengaran di Mahkamah Pusat Seoul akan menilai semula semua dakwaan terhadap Choi yang dijangka memanipulasi hal ehwal negara dan memeras ahli perniagaan. 10 lagi tertuduh yang terbabit dengan skandal itu juga menghadapi pendakwaan. Choi juga dikenali dengan nama Choi Seo-won, nama yang digunakan di mahkamah. Mesyuarat tergempar Menteri-Menteri Luar ASEAN berlangsung di Yangon, Myanmar khusus membincangkan krisis di negeri Rakhine yang dimulakan dengan taklimat oleh kaunselor negara itu Aung San Suu Kyi berhubung situasi yang berlaku. Mesyuarat memfokuskan langkah bagi meredakan ketegangan antara penduduk Buddha dan Islam Rohingya di wilayah itu. Pertemuan hari ini selaras dengan pendedahan laporan yang dikeluarkan Kumpulan Hak Asasi Manusia Amnesty International yang menyatakan bahawa tindakan tentera Myanmar mungkin merupakan jenayah kemanusiaan berdasarkan keganasan yang dilakukan terhadap minoriti Muslim Rohingya di negara itu. Amnesty International turut menuduh tentera Myanmar melakukan pembunuhan besar-besaran, merompak dan merogol. I said there was agreement on the need to help Myanmar overcome this challenge, and we'll keep discussing on how to need to help the Are you happy with the meeting? Rakhine terletak di barat Myanmar, diketahui sudah lama berada dalam tekanan berikutan krisis berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman sebelum ini berkata, walaupun ini hanya langkah pertama ke arah menyelesaikan masalah itu, ia merupakan suatu langkah positif dan menuju ke arah yang tepat. Mesyuarat memberi peluang kepada Malaysia untuk menyuarakan dengan lantang pendirian tegas berhubung isu itu. Dan saudara, menyusul selepas ini tunjuk perasaan besar-besaran bantah sekatan terhadap wartawan masuk hari ketiga dan kanak-kanak 3 tahun mati ditembak di Arkansas. Laporan penuh sebentar lagi. Bagaimana sisa pepejal boleh menghasilkan tenaga? Teknologi waste to energy ini menjana tenaga dalam bentuk elektrik dari rawatan sisa pepejal. Bayangkan 1,000 tan sisa pepejal menghasilkan 20,000 kilowatt jam tenaga elektrik, menerangi 57,000 buah rumah. Penggunaan teknologi ini digunakan secara meluas di seluruh dunia. Kembali dalam Best Dunia. Protes besar-besaran membantah sekatan terhadap kebebasan wartawan masuk hari ketiga. Kerajaan Poland sebelum ini menhadkan wartawan membuat liputan di Parlimen Warsaw. Sekatan juga meliputi arahan melarang menemu bual ahli Parlimen negara itu. Beribu-ribu penduduk turut menyokong bantahan berhimpun di hadapan Mahkamah Warsaw. Kumpulan bantahan diketuai oleh Andrzej Resplinki yang menentang arahan yang dikeluarkan pemerintah. Penunjuk perasaan membawa bendera Poland dan Kesatuan Eropah berarak ke bangunan Parlimen. Sementara itu, Presiden Poland dilaporkan mengadakan pertemuan secara berasingan dengan pemimpin parti pembangkang bagi membantu menyelesaikan krisis politik dan protes anti kerajaan. Ketegangan politik semakin meningkat antara kerajaan konservatif Poland dan Kesatuan Pembangkang Pro-Eropah terhadap rancangan parti pemerintah untuk menyekat akses wartawan. Langkah yang diambil kerajaan untuk pengaruh mahkamah bertentangan dengan pemimpin-pemimpin Kesatuan Eropah EU. EU meramalkan demokrasi dan kedaulatan undang-undang di Poland semakin terancam. Menteri Pertahanan Australia dan Perancis berikrar sentiasa merahsiakan butiran reka bentuk kapal selam.
Pernyataan itu dikeluarkan awal hari ini selepas berita kebocoran rahsia reka bentuk kapal tersebar. Sebelum ini, rahsia reka bentuk kapal selam yang dibina Syarikat Pembinaan Kapal Selam dari Perancis DCNS untuk India tersebar luas. Menteri Pertahanan Perancis Jean-Yves Le Drian berkata beliau bimbang perkara yang sama akan berulang. Beliau kata demikian semasa majlis menandatangani perjanjian melindungi maklumat sulit bersama Australia awal hari ini. April lalu, Australia mengumumkan bahawa syarikat pembinaan DCNS milik Perancis dipilih mereka bentuk 12 kapal selam di sel elektrik negara itu. Kos keseluruhan pembinaan kapal selam berkenaan sebanyak $41 bilion Amerika. Lee Drian berada di Australia untuk menandatangani perjanjian dua hala mewujudkan perkongsian DCNS Australia untuk membina kapal selam konvensional berkuasa terbesar di dunia di Australia. Akhbar di Australian sebelum ini melaporkan bahawa maklumat reka bentuk kapal selam India dibocorkan pada tahun 2011 oleh subkontraktor DCNS. Tahun dilaporkan terbunuh dalam kejadian tembakan di Arkansas. Kanak-kanak malang itu berada dalam kenderaan yang dipandu neneknya semasa kejadian berlaku. Menurut polis, suspek melepaskan tembakan ke kereta mangsa sebelum mendakwa kenderaan itu bergerak terlalu perlahan. Pihak berkuasa melaporkan budak dan neneknya berada di papan tanda berhenti di lebuh raya Little Rock pada hari kejadian. Suspek yang mengekori dari belakang marah keluar dari kenderaannya dan melepaskan tembakan. Tembakan mengenai kanak-kanak malang yang berada dalam kenderaan neneknya. Bagaimanapun, nenek kanak-kanak itu tidak mengejar, sebaliknya memandu sehingga sebuah pusat membeli belah sebelum menelefon polis. Siasatan awam mendapati tiada sebarang hubungan antara suspek dan mangsa. Berikutan kejadian, polis melancarkan gerakan mencari kenderaan suspek dipercayai seorang lelaki berkulit hitam. Pencemaran kualiti udara di bandar-bandar utama di China. Kerajaan China mengeluarkan arahan menghadkan bilangan kereta di jalan raya utama di bandar-bandar utama negara itu. Arahan itu dikeluarkan berikutan tahap pencemaran udara yang semakin meningkat. Selain kenderaan, pihak berkuasa juga mengeluarkan arahan kepada semua pengusaha kilang menghadkan operasi pengeluaran. Pihak berkuasa tempatan mengeluarkan amaran merah kepada semua pengguna kenderaan serta pengusaha kilang. Media kerajaan melaporkan lebih daripada 700 syarikat-syarikat di Beijing diarahkan memberhentikan operasi di samping kawalan kemasukan kenderaan ke bandar. Berpuluh-puluh sekolah ditutup sebagai langkah keselamatan selepas amaran merah dikeluarkan di sebahagian besar wilayah utara China. Pihak berkuasa di wilayah Hebei mengarahkan syarikat arang batu dan simen ditutup sementara atau mengurangkan pengeluaran. Di beberapa tempat lain, pasukan doktor diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga bagi mengawasi kes penyakit berkaitan pencemaran udara. Minggu lalu, pertubuhan NGO Greenpeace di Beijing mendakwa syarikat arang batu di daerah Dongliangsai sebagai punca utama pencemaran udara di Beijing. Badminton Siri Super Akhir Dubai. Penutup musim 2016 yang cemerlang buat beregu lelaki negara Go Wisham dan Tan Wee Kiong muncul juara selepas menewaskan beregu dari Jepun yang juga pilihan pertama kejohanan Takeshi Kamura Keigo Sonoda dalam aksi straight set 21-14, 21-19. Dalam aksi akhir yang berlangsung di Kompleks Sukan Hamdan Dubai, juara terbuka Denmark Go Wisham Tan Wee Kiong merupakan satu-satunya wakil tunggal negara berjaya mara ke perlawanan akhir. Pasangan negara ini hanya memerlukan 40 minit untuk menundukkan beregu dari Jepun dalam straight set 21-14, 21-19. Kemenangan ini melengkapkan musim cemerlang Wisham Wee Kiong selepas berjaya merangkul pingat perak Sukan Olimpik Rio Brazil, melayakkan mereka menduduki ranking nombor 1 dunia.
Sementara itu dalam aksi persorangan wanita, pemain nombor 1 dunia Tai Tzu Ying berjaya mempertahankan gelaran selepas menundukkan lawan yang sama tahun 2014. Pemain pilihan keempat kejohanan Sung Ji Yoon dari Korea dalam aksi straight set 21-14, 21-13. Tzu Ying hanya memerlukan 37 minit untuk memastikan gelaran juara siri super miliknya buat kali kedua. Dalam aksi bergu campuran, pasangan China Zheng Siwei Chen Qingcheng melakukan kejutan menewaskan juara bertahan dari England Chris Gabriel Adcock. Pasangan China ini mengambil masa selama 30 minit untuk merangkul gelaran ketiga kejohanan menang straight set 21-12 dan 21-12. Terdahulu Chen, 19 tahun yang berpasangan dengan Ya Yifan menang dalam aksi bergu wanita selepas menewaskan pilihan pertama kejohanan dari Jepun Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi 21-15, 13-21, 21-17. Perkembangan bola sepak Bundesliga. Bayern Munich kekal di persada Liga hanya dengan kelebihan jaringan mengatasi RB Leipzig. Sementara Hoffenheim naik ke tangga ketiga selepas mengikat kedudukan 2-2 dengan Borussia Dortmund. Bertandang ke Darmstadt, Bayern Munich amat memerlukan kemenangan untuk terus mendahului Liga. Bagaimanapun, The Bavarian ternyata tidak diberi laluan mudah apabila terpaksa menunggu hingga minit ke-71 untuk menjaringkan gol tunggal perlawanan. Jaringan Douglas Costa melegakan Carlo Ancelotti untuk Bayern Munich mencatat 3 mata penting dan terus berada di persada Liga. Sementara RB Leipzig beraksi cemerlang menewaskan Hertha Berlin 2-0 di laman sendiri. Gol Leipzig dijaringkan Timo Werner minit ke-40 dan ketua pasukan Willi Orban minit ke-62. Kemenangan Leipzig ini meletakkan mereka di tangga kedua sama mata dengan Bayern Munich, hanya dibezakan dengan jaringan. Leipzig akan bertemu Bayern Munich Rabu ini bagi menentukan siapa yang layak berada di takhta. Sementara Hertha jatuh ke tangga keempat Liga. Dalam satu lagi aksi, Hoffenheim terpaksa berpuas hati hanya mampu seri 2-2 dengan Borussia Dortmund. Keputusan ini meletakkan mereka di tangga ketiga Liga. Hoffenheim sepatutnya menyalahkan diri sendiri selepas 2 kali mendahului. Tetapi akhirnya Dortmund yang bermain dengan 10 pemain berjaya mengekang asakan Hoffenheim untuk membawa pulang 1 mata. Perlawanan turut menyaksikan Marco Reus dibuang padang dan Pierre-Emerick Aubameyang yang mencatat rekod jaringan ke-100 dalam perlawanan kompetitif buat Dortmund. Beralih ke Liga Primera Portugal. Jaringan tunggal perlawanan Wilson Eduardo menyaksikan Sporting Braga berjaya menewaskan Sporting CP untuk berada di tangga ketiga Liga. Sporting CP melayan kunjungan Sporting Braga beraksi di Stadium Jose Alvalade. Braga terlebih dahulu mendapat peluang mendahului, namun percubaan Wilson Eduardo dihalang Rui Patricio. Di pertengahan separuh masa pertama, giliran tuan rumah Sporting CP mampu untuk mendahului, tetapi percubaan Gelson Martins gagal menepati sasaran. Beraksi di babak kedua, tuan rumah semakin mendapat rentak dan hampir mendahului, tetapi sayang tandukan Martins terkena tiang gol. Sebaliknya, Sporting Braga mengejutkan tuan rumah apabila percubaan Wilson Eduardo menerjah jaring untuk gol ke-6 pribadinya musim ini. Tersentak dengan jaringan ini, tuan rumah cuba mencari gol penyamaan, namun kedudukan 1-0 ini kekal hingga tamat perlawanan. Sporting Braga kini di tangga ketiga dengan 29 mata, manakala Sporting CP di tangga keempat dengan 27 mata. Bola sepak Jupiler Belgium Division 1 2016, Klub Brugge melonjak ke kedudukan teratas Liga setelah berjaya menewaskan Kortrijk 5-1.
Aksi yang berlangsung di Stadium Jan Bredel Stadion itu menyaksikan pasukan tuan rumah bermula garang dan berjaya mencipta gol pembukaan minit ke-13 menerusi sepakan percuma disempurnakan Ricardo van Rijn. Bruges terus menguasai permainan dan mencipta gol kedua selang 8 minit menerusi Leo Rafelov. Separuh masa kedua, aksi bertambah rancak namun Bruges hanya mampu meledak gol ketiga pada minit ke-68 menerusi Hans Vanaken. Skuad di Carols terus dihukum apabila Bruges menjaringkan gol keempat perlawanan menerusi tandukan Jelle Volsen yang bijak memanfaatkan hantaran jauh Ricardo van Rijn minit ke-80 perlawanan. Kelebihan sebagai tuan rumah nyata memberi kelebihan kepada skuad kendalian Blues Wat ini untuk terus memberi tekanan skuad Thomas Kaminski dengan jaringan kelima minit ke-83 menerusi Ricardo van Rijn. Gol Saguati Kojic hanya hadir pada masa kecederaan menerusi Lars Velwich. Bruges kini berada di tangga teratas Liga dengan 37 mata manakala Kojic di kedudukan ke-10 dengan 24 mata. Saudara, jangan ucapkan janji yang tidak mampu anda tepati kalau ada insan yang kecewa dengan janji anda. Jadi fikirkan bersama. Gunung berapi Colima di Mexico masih aktif menyembur abu dan gas dalam jumlah yang besar selepas letusan malam. Sabtu lalu yang memuntahkan lava dikenali dengan panggilan Volcano of Fire. Gunung berapi setinggi 3,820 meter ini terletak 690 km dari Mexico City. Jadi kita saksikan saat malam dan kita jumpa lagi.